korang boleh buka mic ataupun tulis dekat chat. Kalau korang nak buka kamera pun tak kisah. Uti tak kisah. Kalau korang nak buka ke tak buka ke. Okay, so okay, terima kasih Arif. Hari ni sepatutnya ada 2 panel. Satu, dia ada hal. Jadi Uti kena cover dia jap. So hari ni subjek Hifz Quran dan Tajwid. Okay, korang tahu tak mana satu buku dia? Bughya At-Talibin. Ya. Okay, dah tahu kan? Okay, Hifz Quran ni, kami tak tahulah buku tajwid dia. Kami tak tahulah dia ada muqarrar ke tak. Sebab sekolah kami belajar semua. So tak apa, kita Hifz Quran dulu. Kita bentang format. Okay, next slide. Uti tak perkenalkan Uti dulu. Okay, nama Uti Nana Najibah binti Haji Muhammad Yusof dari sekolah SABK Mahad Al-Khalil Banat, Kamuntin Perak. Mungkin korang tak pernah dengar kot sekolah tu. Sekolah tu dah hutan. So tak famous sangat. Okay, tidak kita ada satu lagi panel. Ni, Uti Nurul Kisina tu. Dia ada hal kena PKL. Okay, tak apa. Dia minta tolong Uti lah. Tolong cover untuk dia. Jadi kita pergi kepada tajwid, format tajwid. Okey, sebenarnya masa terlalu awal korang nak tahu format ni kan. Tapi bagi Uti, korang kena didedahkan supaya korang boleh nampak apa yang nak kena hafal, apa yang nak masuk exam. Bukan Uti nak suruh belajar demi exam, tak. Tapi Uti nak korang nampak lah. Bagi korang macam tak terkejut. Lah, ni tak hafal rupanya. Lah, ni macam ni banyak lagi kena hafal. Macam tu lah. Tak, Uti dulu kan. Last minute baru tahu format. So memang terkejut gila lah. Tapi kita pergi kertas 1. Hifz kertas 1. Kod kertas S101 palang 21. Kertas 2 S101 palang 31. Okey, kertas 1 ni ujian bertulis, kertas 2 ni ujian lisan. Ujian lisan ni dia lagi awal daripada ujian bertulis. Ujian lisan ni ada Hifz Quran, Hifz Quran, Hifz Quran, hadis dengan mutala'ah. Jangan risau, senang je. Pak surah ni senang je. InsyaAllah. Okay, lepas tu, ujian bertulis ni mungkin hampa tahun depan kot. InsyaAllah tahun depan. Jadi, ujian lisan ni ada satu set soalan. Ada 4 surah hafazan. Merangkumi surah Rum, Sajdah, Luqman, Fatih. Markah keseluruhan 100 markah tapi wajaran dia hanya 30 markah. Jadi siapa yang dah hafal 4 surah ni alhamdulillah 30 dan tangan. InsyaAllah. Lepas tu kertas 1 ada 2 bahagian. 1 Hifz Quran, 2 tajwid. Hifz Quran ni 60 markah. Kalau korang hafal 4 surah ni 60 markah dah tangan. Yang bahagian tajwid ni gila-gila senang. Memang subjek Hifz tajwid ni memang subjek senang mumtaz. InsyaAllah lah kalau korang ikut cakap cikgu-cikgu korang. Jadi nanti Uti bagi contoh ayat Quran. Tahun lepas kita masuk 4 surah tu. Dia bagi sambung ataupun dia bagi permulaan ayat suruh sambung. Lepas tu dia kan macam kalau macam SPM dia ada kertas jawapan kan? Tak. Yang ni tak ada. Yang ni jawapan dia kena tulis dalam kertas soalan tu. Maksudnya dia tinggal ruang kosong. Susah tahu tak? Kalau macam salah ayat tu, dia terpaksa masuk celah-celah tu. Geram ke tu ruang kosong terlepas. Tak cukup. Sebab banyak salah. Okey, tak apa. Seterusnya tajwid. Tajwid senang je, insya-Allah. Tajwid senang. Senang, serius senang, tak tipu. Dia 40 markah.
kalau korang dah hifz tu, korang confirm 60 markah, tajwid ni, alah dalam 35 je insya-Allah korang mumtaz. Betul. Dia senang mumtaz. Okay, lepas tu masa 2 jam 30 minit. Memang rasanya semua kertas macam mana? Semua kertas stamp 2 jam 30 minit. Macam tu. Sebab satu bahagian 30 minit. Kan ada 5 soalan. 3 soalan hifz, 2 soalan tajwid. So daripada satu bahagian tu 20 markah. Kalau korang tak jawab memang rugi. So jawablah. Sekali je. Okay, lepas tu yang tu je kot. Okay, seterusnya. Okay, surah yang perlu dihafal. Ada 4 surah. Surah Sajdah, Luqman, Rum, Fatih. Okay, sebenarnya Sajdah ni, surah Sajdah ni, Uti rasa korang tak payah hafal dah kot. Korang just mengulang je kan. Sebab korang dah pernah hafal kan waktu SPM dulu. Kan? Senang je kan? Komen cepat. Kan? Betul-betul. Betul. So, jangan tinggal. Tak hafal Zah. Ustaz Uti cakap kan, kalau siapa yang tak hafal Sajdah dengan Luqman ni, dia macam, dia tak payah ambil stamp. Macam mana? Sajdah dengan Luqman ni, dia macam makanan untuk pelajar stamp lah. Maksudnya, kalau setakat 2 surah tu tak hafal, dia tak payah ambil stamp. Banyak, kalau Quran tak lepas, macam mana nak hafal benda yang lain? Macam tu lah. Lepas tu, Ustaz Uti, dia sangat-sangat macam mana? Sistematik dia punya jadual. So, sajadah tu Ustaz tak sentuh sebab Ustaz tahu kita orang dah pernah hafal waktu SPM. Jadi dia suruh kita orang buat setiap Jumaat ajak junior-junior dekat asrama solat subuh sujud sajadah. Memang time tu memang ingat-ingat gila lah sajadah ni. InsyaAllah. Kalau korang murajaah lah. Okay, lepas tu surah Luqman. Mula-mula masuk hari tu kan. Mula-mula masuk lah tahun lepas. Ustaz Uti tahun lepas masuk stam waktu puasa. 2 minggu lepas tu balik rumah. Ustaz Uti cakap macam ni. Siapa dapat hafal surah Luqman. Macam mana? Misi korang hafal surah Luqman sebelum korang balik. Kalau lambat pun hafal sendiri dekat rumah sebelum raya. Yang tu adalah inisiatif Allah. Inisiatif korang. Tu macam Ustaz suruh kita orang berdikari lah. Lepas tu, lepas habis surah Luqman tu, Ustaz suruh hafal surah Rum, lepas tu baru Fatih. Hafal surah ni jangan tergesa-gesa. Korang hafal ni relax. Korang jangan nak surah Rum, nak surah Fatih. Tak. Korang relax. Okay, korang dapat satu, pegang elok-elok. Pegang elok-elok, sentiasa murajaah, lepas tu baru hafal yang lain. Jangan, kawan Uti cakap macam ni. Takut, macam mana? Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. So, dah hafal murajaah. Okay, lepas tu, Ustaz Uti, kita ada mesti dalam grup tau. Pelajar-pelajar yang baru ni, diorang masuk dalam grup sama. Lepas tu, Ustaz update, minggu ni hafal satu muka surat daripada surah Luqman. Minggu depan hafal satu lagi muka surat daripada surah Luqman. Maksudnya, 1 bulan surah Luqman. Nampak tak Ustaz Uti tu sistematik. Dia tahu kita orang ni lemah. Jadi Ustaz kata, kalau siapa yang dah hafal boleh proceed untuk muka surat seterusnya. So korang boleh buat macam tu, insya-Allah. InsyaAllah. Okay, next. Okay, dia tengok contoh soalan.
Okey, yang ni contoh soalan Ustaz dapat daripada e-didik Ustaz Ashraf. Yang ni masih awal lagi korang nak tahu tapi tak apa, Uti bagi tahu. Okey, macam ni lah contoh soalan dia. Dia bagi depan tu, lepas tu dia bagi titik-titik, lepas tu dia suruh sambung sampai ayat yang dia bagi tu. 4 markah. Senang je. Okey, contoh ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Masuk muka surat sebelah. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Takat tu je. Macam tu lah jawab soalan. Tapi yang ni soalan 20-20 lah ke 20-21. Dia bagi macam ni. Lepas tu dia bagi garis-garis kat bawah. Macam korang jawab sejarah. Kertas 2. Bahagian A betul tak? Yang ada. Ke kami silap? Tak tahu lah. Tahun kami macam tu. Kami tak update pula tahu apa. Tapi dia ada garis-garis macam tu. Macam tu lah. Okay, boleh faham tak? Okay, seterusnya. Okay, Tik hafal 4 surah dengan lancar masa 4 bulan. Yang ni Uti panel 1 tadi tahu dia bagi. Okay, next. Okay, tips dia. Niat kerana Allah dan jangan tangguh menghafal. Kedua, okay, first ni. Memanglah kita ni macam mana kadang-kadang kita terpesong niat kerana benda lain, kerana exam lah. Tapi kadang-kadang niat Uti pun terpesong. Tapi setiap hari kena tajdid niat. Sebab innamal a'malu binniat. Betul tak? Yang kita belajar dulu-dulu tu. So, bila kita belajar kerana Allah, insya-Allah Allah pemudahkan. Okey? Okey, nombor 2. Fokus hafal satu surah dahulu sampai habis. Jangan kena surah selagi surah yang sedang dihafal tidak sampai ke penamat. Betul. Uti dulu macam ni tau. Okey, surah Luqman Uti hafal. Lepas tu, lepas surah Luqman tu, Ustaz Uti dia buat test. Dia buat ujian syafawi. Setiap macam mana? Setiap bulan ke? Setiap kali kan Ustaz Uti dah bagi tempoh masa tu kan. Lepas tempoh masa tu, Ustaz Uti akan buat syafawi. So, sekejap. Sekejap. Okay. Sorry tak baca soalan. Tak payah tulis baris. Baris tak payah. Dia melibatkan Rosam Osmani. Baris tak payah. Okay? So jangan risau pasal baris. Tulis je. Janji dia nak tengok tulisan. Cara penulisan. Okay. Okay. Uti macam ni tau. Lepas surah Luqman tu, Alhamdulillah lancar. Lepas tu masuk surah Rum. Dia sampai 2-3 muka surat. Lepas tu baca surah Fatih. Lepas tu Uti apa surah Fatih. Tapi surah Rum ketinggalan. So dia macam Uti fikir balik kan. Buat apa nak kejar-kejar kan. Kalau ada rezeki insya-Allah dapat. So macam Uti takut bila kita hafal sikit ni kan. Dia menyebabkan kita bercampur. Contoh macam ada ayat daripada surah Rum. Surah Rum dengan surah Fatih ada macam sama-sama. Wa min ayatihi an yursila riyaha mubasyirati.
Yang tu surah Rum. Kalau surah Fatih, wa min ayatihi an yursila riyaha fatusiru sahaban fasuqna. So bila kita tak fokus satu surah tu betul-betul, kita akan bercampur. So nasihat Uti jangan terburu-buru, relax. Penyakit belajar akhir zaman ni suka terburu-buru, termasuklah Uti. So relax. Tapi jangan relax sangat. Dia kena push diri. Kalau malas menghafal, cara dia adalah push diri je. Bila kita malas menghafal, cara dia push diri. Sebab tak ada orang boleh ubah diri kita melainkan kita. Kita ni dah besar. Orang dah macam, dah boleh berdikari. So, berdikari lah. Okay, next. Setkan goals. Cari hafal berapa ayat, mesti tulis dan disiplin untuk follow goals. Boleh juga, jap. Boleh juga untuk korang tahu peningkatan kemajuan korang. Korang jangan risau. Bila korang rasa korang down, korang ingat balik. Dulu aku pernah hafal surah Yasin, surah Al-Waqi'ah. Bukan. Surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Sajadah, surah Insan. Ingat balik. Surah-surah tu lebih banyak ayat daripada surah yang korang kena hafal ni. Okay. Jadi, korang jangan rasa down. Walaupun orang lagi ke depan daripada korang, jangan risau. Diorang ke depan dengan izin Allah. Korang usaha. InsyaAllah dapat. Okay? Dah, jangan jealous. Nombor 4, mengulas setiap hari untuk surah atau ayat yang telah dihafal. Okay, cara mengulang ni, Ustaz Uti, dia bagi macam ni. Mengulang dalam solat. Sebab time tu sangat berkesan. Sebab bila dia macam ni tau, dalam solat tu, bila kita sangkut, tak ada siapa yang boleh tolong kita. Tapi kalau kita macam luar daripada solat, kita sekejap nak buka mushaf, sekejap nak tengok, betul ke? Tapi tak, dalam solat tu, sebab kita kena ada keyakinan apa yang kita hafal tu. So, cara dia adalah buat dalam solat lah, insyaAllah. Lepas tu jangan lupa tasmid dengan kawan kalau tak ada cikgu lah. Kadang-kadang kita kena dengar, kita kena bagi orang dengar kita hafal ni sebab tak seperti yang kita hafal ni betul sebutannya. Contoh macam dalam surah Luqman, ada jap. Ada macam ilai. Tak ingat Ada bacaan dia macam ni. Tulisan dia alif, lam, ya. Ya tu ada syaddah. Lepas tu ada macam tanda sod ke, sod lam ke, kof lam. Lepas tu kawan-kawan tim pening lah nak baca ilai ya ke ilai. So tanya Ustaz kata baca ilai. Sebab kita dah berhenti. Kalau kita berhenti, ilai. Kalau nak sambung, ilaiya. So bagi kawan dengar. Okay? Okay, next. Tapi jangan lupa tasmid kat Ustaz juga. Kalau Ustaz suruh tasmid. Jangan lari. Okay, ada soalan untuk Hifz? Ada tak? Tak ada, nak masuk tajuk ni. Macam habis awal je. Alright. Korang semedang tak ada soalan? Tapi tak apa. Okay. Okay, next tajwid. Okay, lagi? Uti nak tanya sekolah sebab dah exam dah. Bagus, saya jawab. Okay, korang ada tak mukoror? Sebab Uti memang tak tahu mukoror. Kita orang belajar semua. Ada tak sekolah mana yang tahu? Ada tak? Ke korang belajar semua? Kami pun rasa macam tu. Okay, tapi tak apa. Jangan rasa terbeban. Sebab dia senang je. Korang kena enjoy belajar ni. Baru senang dapat. Okay. Next.
Okay, masih awal lagi untuk Uti nak dedahkan korang. Tapi tak apa. Mukoro tu apa? Mukoro tu dia macam, dia contoh, dia syllabus. Dia buku. Dalam tu kan banyak isi kandungan kan. Tapi dia bukan semua kena belajar tahun tu. Yang tu Mukoro. Betul tak kamu cakap? Faham tak dia ni? Sebab yang tu yang masuk exam. Faham tak dia ni? Alright. Okay. Okay. Untuk kata tugas ni, dia senang je. Soalan tajwid ni, dia sangat direct. Dia sangat direct dan korang insya-Allah faham. So untuk pengetahuan ni macam arif, mahuwa sampailah hal kaifah ni, dia adalah ta'rif. Dia senang je, ta'rif. Ta'rif dalam tajwid sikit je. Walaupun korang nampak banyak tapi sikit je sebenarnya. Kalau korang tahu mana nak kena hafal insya-Allah. Jadi ta'rif ni satu makanan lah untuk budak STAM. Kalau korang tak hafal ta'rif, tak payah ambil STAM. Dia macam tu. Dia macam makanan. Kalau macam, ni macam mana tau. Tapi memang kena hafal ta'rif. Yang tu soalan favourite keluar. Kalau korang tak hafal tu kan, rugi 2 markah. Rugi, 2 markah dah sebenarnya. Kalau 2 markah tu penentu. Mumtaz ke, jidan ke. Antara Rosik dengan Makbul ke, penentu. Okay. Okay, lepas tu pemahaman. Istakhrij, wadih, sampailah kaifah tu. Pemahaman ni maksudnya contoh macam dia suruh keluarkan huruf. Dia suruh keluarkan hukum ke. Keluarkan huruf ikhfa hakiki yang dalam contoh bayi tu ke. Tu contohlah. Lepas tu kalau kemahiran. Kejap Okay, contoh kemahiran tu. Masil, hati, ayin. Kalau korang tengok kata tugas ni senang je. InsyaAllah senang. Memang tajwid ni favourite pelajar-pelajar STAM dari dulu sampai sekarang. So korang jangan fed up. Okay, next. Next slide. Okay, kita tengok soalan-soalan tajwid. Okay, contoh soalan. Arif tajwid istilahan. Dia senang je. Okay, next slide. Okay, lepas tu dia tanya maghaya ilmu tajwid. Arif, macam mana? Arif tajwid istilahan dengan ghayah ni, dia dalam mabadi'u ilmu tajwid. Kalau korang tak hafal mabadi'u tu, dia macam tak complete lah ilmu tajwid ni. Dia macam mabadi'u ni korang wajib. Dia macam mana? Dia awal-awal ni soalan favourite. Soalan selalu keluar mabadi'u ni. Tahun lepas masuk, 2 tahun lepas masuk. Soalan favourite lah. Kalau korang tak hafal memang rugi lah. Kalau korang tak hafal mabadi'u ilmu tajwid ni, tak payah ambil exam. Okay? Okay, seterusnya. Okay, arkan kira'ah ni. Okay. Tahun lepas masuk apa? Tak ingat tahun lepas masuk apa. Okay, sekejap. Okay, arkan kira'ah. Contoh dia bagi, bayin arkan kira'ah as-salasah. Okay, semua tu lah. Yang ni daripada Ustaz Ashraf, dia bagi yang pendek je. Kalau nak hafal daripada Sahih sanad ma'asyarati wal istifadah. Sampai situ. Lepas tu, yang kedua, daruratul muwafiqati dirasam al-Osmani walau ihtimalan. Ketiga, daruratul muwafiqati diwajihi min wujuhin nahu. Yang tu je. Yang ni Ustaz Ashraf bagi. Yang singkat-singkat untuk korang hafal. Okay? Okay, next.
Okay, Uti tak boleh lah bagi semua soalan dia sebab yang ni korang masih di peringkat awal. So korang relax-relax je. Tapi jangan relax sangat. Okay, seterusnya mal farqu bainal ifa hakiki wal ifa syafawi. Okay, perbezaan ni korang kena take note sebab dia memang soalan favourite keluar lah. Tapi tak tahulah keluar tak tahun ni. InsyaAllah lah keluar. Memang favourite lah. Kalau tahun lepas masuk. 2 tahun lepas pun masuk. Tapi tak ingat tahun lepas masuk apa. Tak ingat. Tu tak ingat. So soalan farku ni korang kena menitik beratkan. Gitu. So soalan farku ni senang je. Korang pun dah tahu dah. Alah, tajwid ni fardu ain so rendah punya. Takkan tak boleh. Okay, next. Okay, tips dan trik dalam tajwid. Next. Okay, tidak ada video tau. Video ni ada suara. Tapi tak tahu macam mana tak ada suara. Tapi tak apa, nanti kita orang share dekat korang, insyaAllah. Boleh tak mainkan sekali lagi video tu? Korang perhatikan elok-elok . Rasa dah habis dah kot? Okay, faham tak? Alah, patah balik. Jangan tengok lagi. Okay. Okay, faham tak daripada video ni? Kenapa hari ni malam ni sendu lah? Ngantuk tak apa, hari ni kita habis awal. Okay, faham tak daripada video tu? Ke tak faham? Faham tak apa yang nak dicuba sampaikan? Tak faham. Okay, tak faham. Okay, tak apa. Okay, next. Okay, sebenarnya yang Ustazah, macam nak sebut nama dia? Enkisina. Macam nak sebut nama dia? Ni Ustazah Nurul. Dia kan bagi tips. Lepas tu dia buatlah video rajin kan. Dia buat video tapi ada suara dalam tu. Tapi bila macam ni tak ada suara. Tapi tak apa. Okay, tips dan trik nak hafal tajwid ni. Pertama, korang kena baca. Yelah kalau korang tak baca macam mana korang nak tahu apa yang korang nak belajar kan? Kan? Terusnya, faham. Bila korang baca, mestilah korang faham kan? Tak korang baca, korang tak faham apa yang korang belajar sebenarnya ni. Macam tu lah. So, kalau baca tak faham, tak payah baca. Lain kali baca, insyaAllah. Tak ada gerak-gerak. Kalau tak faham, mintalah kawan tolong terangkan. Okay. Okay, seterusnya buat nota. Okay, nota dengan pelajar STAM ni tak dapat dipisahkan. Sebab kan daripada kitab-kitab kan. So kitab kan tebal kan. So cara dia buat nota lah kan. Takkan korang nak hafal satu kitab tu. Kalau kami tak boleh lah. Kalau kami tak boleh hafal satu kitab tu. Mungkin Ampau boleh kot insyaAllah. Jadi Ustaz Uti dia suruh salin satu buku tu. Dia suruh salin satu buku tu. Lepas tu
kita orang macam tak sebenarnya tak silap sorry. Ustaz Uti suruh buat nota. Lepas tu Ustaz Uti bagilah cadangan. Dia kan dekat belakang buku tu ada macam nota ringkas kan. Korang belik belum buku tu? Okay. Kan belakang tu ada nota ringkas daripada yang kita belajar pada depan tu kan. Ustaz Uti bagilah dua cadangan. Pertama buat nota sendiri ataupun ikut nota yang buku tu bagi belakang tu. Ataupun korang salin satu buku tu. Buku tu dia akan jadi rujukan korang juga nanti. Time you. Sebab Ustaz Uti cerita macam ni. Sini-sini korang, sini-sini kita orang daripada USIM ke UFSI ke, dia datang sekolah kita orang, dia nak pinjam buku. Dia nak pinjam buku sebab apa yang korang belajar kat STAM ni, belajar juga kat U. So, siapa yang dapat tawaran U tu, fikir-fikirkanlah nak ambil STAM ke nak ambil universiti. Dapat tawaran UPU tu. Okay. Okay? Siapa yang nak ambil STAM ni, tekad betul-betul. Okay, insyaAllah. Okay, seterusnya adalah hafal. Mestilah kena hafal. Takkanlah korang boleh datang sendiri sebab bahasa STAM ni dia semua bahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa kita. So dia bahasa asing. Kita kena hafal. Dia bukan bahasa Melayu. Okay. So jangan stress. Relax je. Okay. Next. Okay dah habis dah. Tengok sikit je kan tajwid. Dah jangan stress. Okay. Okay. Nak cakap apa? Dah jangan stress. Apa je elok-elok. Ikut cakap cikgu. Kalau macam mana? Kalau cikgu tu macam terlepas pandang hampa ke, hampa kenalah berdikari sendiri. Tak bolehlah semua nak kena cikgu suruh. Hampa tu dah besar. Cakap orang. Betul Uti. Dulu waktu Uti, ni macam mana? Macam mana? Kadang-kadang kita orang ni, cikgu suruh, baru buat. Cikgu marah baru kita orang buat. Masa macam tu sekali. Betapa malas ni kita orang. Sekejap. So, korang jangan jadi macam tu. Korang rajinkan diri korang, insyaAllah. Korang mumtaz. InsyaAllah. Okay. So, ada apa-apa nak tanya pasal tajwid? Nak tanya? Boleh. Apa tadi? Soalan yang famous yang selalu masuk. Mabadi'u, Allahnu. Lepas tu, ni tahun lepas masuk isti'azah. Isti'azah, soalan macam ni. Dia bagi macam mana? Contoh exam dia macam mana? Cakap macam ni. Contoh isti'azah. Bismillah. Macam mana jap? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Nanti masalah. Contoh isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi contoh bacaan isti'azah yang lain. So, boleh. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonirrajim. Dia minta dua tau. So, bagilah. A'udzubillah. Lagi apa? A'udzubillah. Tak ingat kami. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Macam tu lah. So, dia macam kalau korang nak lagi tahu kan, korang tengok je EDD Ustaz Ashraf. Tajwid ni senang je. Dia tak adalah mendalam sangat. Tapi soalan kecil-kecil tu baca jugalah. Contoh macam, sekejap. Okey, contoh macam Mabadi'u ilmu tajwid wajib hafal, lahnu,
akan tak, yang ni Mabadi'u tu wajib hafal. Tapi yang lain ni kami tak sure. Al-Lahnu, Arkan, Maratib, Isti'azah, Nun Sakinah wa Tanwin, Ahkam Nun Sakinah wa Tanwin. Lepas tu Izzah Laki, Idgham, Iklab, Ifa Hakiki, Hukum Nun, Wajib Musyadadatan, Ahkam Nun Sakinah, Makharijul Huruf, Sifat Huruf. Takat tu macam mana? Takat tu korang macam wajib kuasai. Tapi Uti tak sure. Uti tak sure lah kena hafal tak. Bukan maksud Uti macam mana Uti tak tahu sangat. Yang Uti tahu Mabadi'u tu kena hafal. Yang lain ni kan macam tak kena hafal. Tu macam mana? Macam mana? Dia kena hampa kena fokus betul-betul bab yang ni. Bab sampai sifat huruf tu. Sebab hukum lam, lepas tu al-mislan, dia tahun lepas tak masuk sebab dia kan 40 markah. So, tajuk ni kan banyak kan. So, dia nak masuk banyak-banyak tu dia macam tak cukup. Faham tak? So, dia macam hampa kena pandai lah. Hampa ikut je cakap ustaz hampa. Okay. Siapa tanya tadi? Daniel siapa tanya tadi? Siapa tanya tadi? Syamsuri. Tahu, faham tak? Kan macam mana tau? Dah tak ingat dah. Baik, terima kasih jawapan. Okay. Sama-sama. Okay, biasa soalan tajwid Al-Quran dah satu kertas atau berasingan? Satu kertas. Dia ada kismu alif, kismu ba. Macam tu. Okay, lagi soalan? Mira, kalau dah habis ni boleh balik awal tak? Boleh, okey. Ada lagi soalan? Tanya, jangan nak balik awal je. Okey, ni. Ustazah Nurul cakap macam ni, nanti ada kelas. Nanti kalau siapa nak tasmik dengan Ustazah Nurul, boleh insyaAllah. Kami pegang tajwid, dia pegang hifz. So, siapa-siapa nanti ada kelas online. Tapi yang tu berbayar lah. Kalau korang nak tasmik, korang tasmik dengan Ustazah Nurul. Betul tak? Okay. Jadi, Uti nak nasihat sikit. Kalau korang dapat macam dapat perkongsian dari mana-mana sumber ke, kongsilah dengan kawan-kawan. Sebab ada yang kawan kita yang lemah. Tapi tak semestinya dia tak dapat. Dia cuma perlahan. So, bagi Uti, korang janganlah kedekut ilmu. Korang tahun ni, macam mana? Tahun korang dengan kawan-kawan sekolah korang je. Dengan guru sekolah. Nanti tak ada dah. Tak ada dah, semua dah you. So, you tu luas. Setam ni, korang dengan kawan-kawan korang je. So, relax je dengan kawan korang. Tapi jangan relax sangat. Jangan main-main. Kalau waktu main-main. Kalau waktu belajar. Okay. Lepas tu, try create memory lah dengan kawan-kawan korang. Kalau yang marah-marah sikit tu, janganlah sampai putuskan silaturahim. Relax je. Kalau dia bagi nasihat, terima. Okay? Okay. Lepas tu enjoy je stam ni. Okay? Lepas tu siapa yang dapat UPU ke, siapa yang dapat IPG ke, nak pergi tu, pergi. Nak pergi tu, pergi.
So siapa yang stay tu jangan sedih. Walaupun korang rasa down, jangan sedih tau. Korang tekadkan diri korang sebab korang buat ni kerana Allah. Okay. Hafal banyak-banyak supaya dekat. Hafal awal-awal. Okay. Takut hafal last. Sekejap macam mana? Hafal sekejap. Korang hafal ni awal-awal sebab nanti last minute kan. Dia macam gap tu. Dia apa jangan buat waktu macam SPM tau. Hafal ni macam bukan hari ni dapat. Hari ni hafal, esok terus dapat tak. Dia makan masa. Dia makan masa. So jangan hafal last minute. Kalau korang jenis lambat lah. Jangan hafal 9 minit. Okay? Tak ada gap. Ada pun sikit je. Penat hafal 9 minit. Okay? Train diri korang hafal awal-awal. Okay? Lagi? Ada soalan tak? Boleh share tip hafal. Okay, tip hafal. Last minute best. Best sangat. Kalau yang subjek yang hang boleh. Hang boleh tu boleh lah. Kalau subjek yang tak boleh, jangan last minute. Contoh macam balaghah. Balaghah. Macam balaghah. Jangan hafal last minute. Okay, sekejap. Boleh share tip hafal. Okay, tips hafal kami tak adalah hebat sangat. Tapi macam mana? Kami hafal ikut ustaz. Kalau ustaz nak surah minggu ni muka surat ni uti hafal. Uti hafal ikut ustaz. Jadi kalau ustaz tak ingatkan, ustaz kata proceed, uti proceed. So pengajaran dia ikut cakap ustaz. Lepas tu kedua, kalau korang menghafal tu, perkataan yang korang tak tahu, korang kenalkan Quran tu kan. Korang bulatkan. Macam mana? Macam kalau perkataan tu korang tak familiar, korang bulatkan atau lepas tu korang cari perkataan yang macam familiar. Lepas tu kalau korang hafal Quran, korang kenalah tahu makna. Sebab Quran ni bukan bahasa kita. So kita tak tahu. So dengan cara tahu makna, translate kan. Okay. Okay. Tu je lah, cukup tak Muhaimin? Ke nak lagi? Okay, Ustazah ujian Syafawi. Tanya semua surah ke yang ujian Syafawi dia tanya 4 surah. Tak lari, 4 surah tu je. Tak ada tanya surah lain. Dia macam mana? Dia kalau tahun lepas tak pastilah. Sekejap. Dia macam ni tau, kalau kita orang punya 30 minit direct terus. Hifz, hadis, mutalaah. Setiap 3 tu 10 minit. Dia direct, bukan macam SPM. Sekejap lam, sekejap usuluddin, sekejap syariah. Tak, dia direct terus dalam satu tu. Tapi dia bagi rehat. Dalam satu tu, yang tu lah Quran, yang tu lah hadis, yang tu lah muta. Tapi korang jangan stress, relax je. Okay, cukup tak Alia? Okay, okay, sama-sama Daniel. Okay, Muhaimin boleh ambil tips Uti Mira ni. Tapi jangan risau. Okay. Okay, lagi? Ada tak? Sikit je. Macam musabaqah.
Dia macam ni tau. Soalan dia macam ni. Kalau Sam pun pernah tahu tapi tak pernah kami share soalan macam ni. Sila ulang dan sambung. Tapi dalam bahasa Arab lah. Macam mana? Dalam bahasa Arab Mira? Dia macam syariah. Dia dalam bahasa Arab. Contoh macam sil, summa. Macam mana? Alah, tak reti sangat. Macam tu lah. Korang kena dengar betul-betul. Sentiasa peka. Gitu. Okay. Lagi soalan? Lagi? Tak ada dah. Yang lain? Tahun ni SMS ke apa ke? Tak sure lah tapi tak tahulah macam mana hampa punya jadual. Tapi tahun lepas dan 2 tahun lepas hifz Quran selalu first. Kan Mira kan? Selalu first. Kerja lisan star macam mana kak? Macam tu lah. Ada hifz 4 surah tu. Hadis, 12 hadis. Dengan mutala'ah. Mutala'ah tu, wah nak cerita mutala'ah rasa. Mutala'ah tu, aduh macam mana Mutala'ah tu. Mutala'ah tu. Dia macam lam. Tapi bukan lam. Dia ada bacaan teks. Ada soalan. Tapi Uti tak ingat sangat. Nanti korang tanya cikgu mutala'ah korang. Dengan lebih lanjut. Kak dapat memutar ke untuk madah ni? Sekejap. Tak dapat result lagi. Sekejap. Percubaan Alhamdulillah memutar. Sebab percubaan senang. Percubaan senang yang real. Yang real. Real tak boleh bincang. Mira dapat mumtaz kan? Tak ingat lah. Okay. Faham? Okay, ada lagi soalan? Malah. Ada lagi tak soalan? Soalan kalau tak ada boleh balik awal. Mira nak kena takat gambar ke? Tak apa. Tak apa. Alright. Okay, ada tak soalan? Soalan Muhaimin, Syamsuri, Aladina, Ansyada, Akira, Aris Imran, Azhar Jasmine, Deni Hakim, Dayana Sofia, Fakrullah Ismail, Hajar Zaki, Khairul Amin, Syafiqah, Wan. Ada soalan tak? Tak ada. Okay. Tiba dia share contoh soalan berformat hifzan tahfiz. Sekejap, nanti boleh tak share? Sekejap. Boleh, tapi kami ambil percubaan negeri lah. Percubaan negeri. Boleh tak, Alia? Kami send dekat group road to STAM dengan student STAM. Lepas tu dengan WhatsApp. Betul Mira. Sebab kita bila kita selalu dengar, ni lagi satu, korang kena kurangkan muzik. Muzik ni korang kena kurangkan. Korang kena selalu dengarkan bacaan Quran lah. Sebab cahaya dengan maksiat tak boleh campur. Kan nak cakap dengar muzik tu maksiat. Cuma macam lebihkan kepada dengar Quran. Sebab kita nak menghafal. So jauhkan hati kita daripada maksiat. InsyaAllah. Selalulah dengar 4 surah tu. InsyaAllah. Kalau kita hafal, kita macam familiar. Okay?
Sekejap lagi tak? Okay, pukul 10 kita habis. Sekejap, korang ni semua berulang ke asrama? Mira rasa dah boleh off record kot. Ulang.